Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengar aku suara saya? Sesemua ni, sesemua. Suara lain sikit. Okey, jadi hari ni kita teruskan lagi pembelajaran kita. Sempena tempoh perintah kawalan pergerakan ni. Kemarin kita belajar satu topik 4.3 iaitu kitaran haid. Dan hari ni kita akan belajar muka surat 107 dalam buku teks awak. Muka surat 107, 108 dan 109. Tajuk dia satu topik 4.4 iaitu persenyawaan dan kehamilan. Macam mana berlakunya persenyawaan dan macam mana seseorang wanita itu boleh hamil. Okey, hamil ataupun mengandung lah. Okey, kita belajar ni untuk tahu ilmu sains macam mana pembiakan tu berlaku, supaya kita tahu. Okey, esok semua orang dah besar esok nak kahwin, nak ada anak. Jadi ilmu-ilmu ni akan digunakan dalam kehidupan. Okey. Bukan suruh buat lepas kahwin tu. Duk galak sangat. Okey. Kita mulakan saja. Awak boleh tengok buku teks muka surat 107 kalau awak tak nampak yang gambar cikgu ni. Okey. Seperti yang kita pelajari, persenyawaan bermaksud proses pencantuman nukleus sperma dan ovum. Okey, banyak kali dah cikgu sebut sperma dengan ovum akan bertemu dan bersatu. Kalau istilah sains dipanggil percantuman. So apa jadi lepas tu? Apa jadi lepas tu? Kita tengok muka surat 108. Ada gambar. Kalau awak nampak gambar ni, ini ialah gambar sistem pembiakan wanita ataupun perempuan. Okey, kehamilan berlaku pada orang perempuan, dia tak jadi pada orang lelaki. Tak usah duk carilah, tak ada. Benda ni ada pada orang perempuan saja. Okey. Jadi apa yang berlaku, kita tengok nombor 1. Sperma akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Okey, kalau awak tengok kat sini, zakar cuma masuk di bahagian faraj. Okey, dia tak masuk sampai ke dalam uterus. Okey. Cikgu contiang sikit. Silap. Okey, kalau awak tengok gambar ni, cikgu lukis guna pen warna biru. Kawasan yang bawah ini ialah kawasan faraj. Okey. Yang cikgu lukis guna pen warna hitam ini ialah rahim. Bahagian uterus. Okey, dalam ni uterus. Awal ni kita panggil cervix. Tang hitam ni cervix, pangkal rahim. Okey. Zakar cuma masuk setakat yang biru ni saja. Okey, zakar masuk setakat ni saja, tak ada lagi lah yang masuk sampai dalam tu. Okey, zakar cuma masuk setakat ni saja dan ketika persetubuhan zakar akan mengeluarkan sperma. Okey. Dia akan keluarkan sperma. Cikgu lukis sperma. Binatang ni. Cikgu lukis sperma gunakan pen warna kuning. Okey, sperma tu akan berenang masuk. Ini satu kecanggihan dia. Ciptaan Tuhan ni canggih. Dia berenang sendiri ya. Tak payah duk ajak. Tak payah duk kalut, tak payah duk apa. Lepas je. Okey, dia akan berenang sendiri. Okey. Dia berenang sendiri masuk ke dalam cervix pangkal rahim, terus pergi ke uterus. Yang warna kuning ni cikgu lukis ialah sperma duk berenang-renang. Mai sini. Banyak Dia ada berjuta-juta. Dia.
berjuta-juta. Semuanya boleh berenang. Ada yang slow, ada yang laju, ada yang pendek, ada panjang. Okey. Ada yang main belah kanan, ada yang main belah kiri. Ikut nasib lah dia punya ovum keluar ke mana. Okey. So, dalam buku teks, ovum, cikgu lukis warna hijau. Ovum keluar di ovari sebelah, kalau tengok gambar sebelah kiri, tapi sebenarnya sebelah kanan lah. Sebelah kanan orang lah. Okey. Ovum ada kat situ. Jadi sperma ni akan berenang. Siapa yang champion, dia akan sampai dulu dekat ovum. Dah sampai nak masuk ke dalam. Dia kena masuk ke dalam. Okey. Dia kena masuk ke dalam ovum itu. Itu dia panggil percantuman. Okey. Dia ada zoom gambar sebelah kiri ni. Kalau awak tengok gambar dia. Ada gambar macam mana sperma masuk ke dalam ovum. Yang bulat, cikgu lukis warna hijau ni ialah ovum. Okey. Yang warna hijau ni ialah ovum. Nampak sperma berkemutih keliling dia tu. Pakat berebut nak masuk. Okey. Kalau awak tengok dalam buku teks, ada satu dot. Kat sini cikgu lukis dot tu warna putih. Kat sini ada satu dot. Awak tengok dalam buku teks mesti nampak punya. Dot itu ialah nukleus. Nukleus bagi ovum. Okay. Nukleus bagi ovum. Dia ni lah yang duk tunggu ni. Siapa yang berjaya masuk. Okay. Katakanlah ada sebiji masuk warna kuning. Sperma warna kuning. Sebiji masuk. Pluk. Berlakulah percantuman. Itu kita panggil persenyawaan. Okay. Persenyawaan. Dan dia berlaku di kawasan mana? Pipe ni. Kiri kanan ni ada pipe. Untuk sampai ke ovari ni ada pipe. Tiup. Ini kita panggil tiup falopio. Okey. Tiup falopio. Biasanya persenyawaan akan berlaku di tiup falopio. Okey. Tiup falopio ni panjang. Daripada sini sampailah sini. Sampai dekat ovari tu. Panjang. Ni kira mungkin 1 hari lepas hari subuh lah ni. Main kita ada belajar 4 fasa untuk keterangan haid. Ini adalah fasa ketiga, iaitu fasa subur. Fasa subur iaitu ovum akan dilepaskan daripada ovari. Okey. Dia lepas. Hari ni dia keluar pelan-pelan, dia jalan-jalan terjumpa dengan sperma. Okey. Kalau dia sperma masuk awal, sperma duk tunggu dia kat sini. Okey, kat sini sperma dah duk tunggu. Cikgu lukis warna kuning. Okey. So ovum keluar kat sini, terus bersenyawa. Okey. So tiup falopio ni panjang. Okey, dia berlaku dalam tiup falopio. So apa jadi selepas itu? Tengok nombor 2. Jika ovum hadir di tiup falopio, persenyawaan mungkin akan berlaku. Nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum dan membentuk zigot. Okey, setelah berlakunya percantuman, persenyawaan, kita tak panggil dah ovum, tak panggil dah sperma sebab dia dah bersatu. Dia bersatu jadi benda baru. So nama dia ialah zigot. Okey, nama dia kita panggil zigot. Selepas itu, apa jadi dengan zigot? Tengok nombor 3. Selepas persenyawaan, zigot akan membahagi menjadi satu berbola. Dia jadi bola. Bentuk bola. Tapi halus lah. Bukanlah besar bola sepak tu. Mampus lah. Okay. Halus saja. Tengok dengan mata tak nampak. Ada sel lah. Tengok guna mikroskop. Bila ada sperma dan ovum dalam tu, dalam berbola tu, sudah bersenyawa, dia jadi berbola yang kita panggil sebagai embrio. Siapa masuk kelas kemarin, dia bisa dengar perkataan embrio. Okey. Jadi secara ringkas dia bermula sebagai sperma dan ovum. Lepas tu dia bersenyawa.
Selepas bersenyawa, dia kita panggil sebagai zigot. Kemudian zigot tu pula akan jadi berbola dan kita namakan dia sebagai embrio. Okey, kita namakan sebagai embrio. Dan embrio tu pula nak pergi ke mana? Kemarin cikgu dah sebut, dia akan menempel di dinding uterus ataupun dinding rahim. Okey. Contohnya dalam gambar ni, dalam buku teks awak ni, dia menempel dekat sini, kawasan sini ni, warna putih ni. Dia tempel sebelah sini. Ikut dah lah nak tempel sini ke, nak tempel sana ke, ikut suka dia lah. Ikut nasib lah. Okay, dia jadi sendiri ya, tak payah suruh. Automatik. Okay. Bila dia melekat dekat sini, barulah dia akan berkembang. Dan itu kita panggil sebagai kehamilan. Okay. Jadi ini secara ringkas apa yang berlaku di dalam uterus dan tiub falopio seorang perempuan apabila berlakunya persenyawaan. Okey. Rasanya awak dah faham kot. Ada soalan tanya setakat ni? Okey, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita teruskan lagi. Bawah ada sikit je. Embrio yang telah menempel pada dinding akan berkembang menjadi fetus yang menyerupai manusia ataupun baby ya. Okey. Embrio tadi dia bentuk berbola. Dia tak bentuk baby lagi. Lepas dia duduk situ menempel dekat dinding, dia akan kembang, jadilah bentuk manusia. Itu kita panggil sebagai fetus. Biasa kalau tengok gambar ataupun video orang keguguran, yang keluar tu kita panggil fetus. Okey. Proses ni dinamakan sebagai kehamilan. Selepas kira-kira 38 minggu, barulah fetus tu akan keluar melalui faraj. Kelahiran lah, proses kelahiran. Dia keluar balik melalui lubang faraj. Okay, dia tak keluar kot punggung lah. Dia keluar kot lubang faraj. Okay. Bukan senang nak keluar lah. Tu kita kena bersyukurlah, kena sayang mak kita. Mak kita susah payah beranakkan kita, mengandungkan kita. Tengok, proses dia bukan mudah. Okay. 38 minggu ataupun 9 bulan lah. Ada yang sampai 40 minggu. Ada yang 40 lebih tak mau keluar apa dah. Okey. Kita tengok pula muka surat 109. Iaitu apa yang berlaku ketika hamil. Minggu pertama sehingga minggu keempat. Tengok dalam buku teks awak tu. Ada gambar fetus. Minggu pertama hingga minggu empat, maksudnya baru bersenyawa lah. Baru bersenyawa tu dia tak panggil fetus lagi. Dia masih lagi dipanggil embrio. Okay. Dia mula keluar tangan dengan kaki. Okay. Tangan dan kaki dulu. Kemudian ada ekor. Kita manusia ada ekor. Jangan ingat tak ada. Okay. Ekor tu. Sampai besar, sampai lah pun ada ekor tu. Tak percaya raba muka hang. Ada ekor. Okay. Selama 4 minggu. Sebulan lah. Bulan yang pertama daripada bersenyawa tadi. Sebulan yang pertama. Dia baru keluar tangan dengan kaki. Dia tak nampak bentuk manusia lagi. Okay. Kalau tengok ni nampak macam kacang ke. Okay. Ini kita masih lagi panggil embrio. Okay. Selepas itu, minggu 7 sampai 9, bulan yang kedua lah lebih kurang, mulalah keluar hidung, ada telinga, jari-jari pun akan kelihatan. Okay, daripada setitik air mani tadi ataupun sperma tadi, hebatnya kuasa Tuhan, dia berkembang boleh keluar jari, tangan, mata semua. Itu hampa tak mau bersyukur lagi. Okay. Masuk minggu ke-10. Ini lebih kurang bulan ketiga.
barulah dia jadi fetus. Daripada berbola tadi lebih kurang 3 bulan baru dia bertukar menjadi fetus. Dia akan dipanggil fetus bila hang tengok gambar tu dia dah nampak bentuk baby. Okay, kalau tengok gambar yang kedua minggu 7 hingga 9 tu tak pasal lagi tu. Ekor dia masih panjang lagi. Okay, kepala pun tak rupa nak betul lagi. Bila tengok bulan yang ketiga, minggu 10 hingga 19, barulah nampak kaki dia, jari kaki, tangan, jari tangan, nampak telinga, nampak mata, ada hidung, mulut. Tapi ni saiz kecil Kecil ni. Saya rasa besar duit shilling je ni. Gambar minggu ke-10 ni. Lebih kurang duit shilling sajalah. Duit RM5 tu kot. Dia punya ni saiz dia tu. Tapi ada lengkap. Ada jari, ada kaki semua. Okay. Barulah kita panggil sebagai fetus. So 3 bulan lepas dia menempel. Baru dia tukar jadi fetus. Kemudian fetus itu akan terus menjadi fetus. Cuma pada minggu 20 nampak dia semakin membesar. Okay. Minggu 20 bahagi 4, 5 lebih kurang bulan ke-5. Biasanya bulan ke-5 boleh dah. Mak hang tanya mak hang hantarlah. Biasanya bulan ke-5, bulan ke-6 tu boleh pergi scan dah nak tengok lelaki perempuan. Okay. Lelaki dengan perempuan pun rasa boleh tahu dah masa minggu 20 sehingga 37 ni. Fetus akan kelihatan menyerupai bayi. Dia makin lengkap lah dan dia semakin membesar. Daripada minggu yang tadi tu, dia saiz duit RM5. Minggu 20 mungkin dah besar. Pisang kot. Besar pisang ada kot. Okay. Halus je. Bukannya besar mana pun. Empak tu lah ni yang besar. Mak bagi makan, empak bagi makan. Waktu tak terima kasih pun. Okay. Lepas tu, minggu 38 dengan 40 ni, ni kan tu masa nak beranak ni. Okay. Ada yang besar, masa ni ada yang besar pisang dah, ada yang besar buah betik dah. Kena jenis gemuk tu, besar arnak buah dah. Okay. Minggu 38 hingga 40, fetus tu dah terbentuk dengan lengkap. Dia pun dah pusing. Kepala dia menuju ke cervix. Kepala dia menuju ke pangkal rahim tadi. Dia akan pusing. Kemudian dinding rahim awak dah. Dinding rahim mak hang tu pun akan mengecut. Kemudian amnion pecah. Apa dia amnion ni? Sekali saya ajak. Apa dia amnion? Apa dia bendali amnion? Okey, saya ajak. Kemudian fetus ditolak keluar dari uterus melalui faraj, keluar dari badan. Itu proses kelahiran. Okey, minggu 38 hingga 40, baby tu pusing sendiri. Kalau kadang-kadang ada yang keluar sengsang, keluar kaki dulu pun dah. Okey, doa lah minta elok hampa esok hampa nak beranak esok ke. Doa banyak-banyak bagi keluar elok lah kepala di bawah. Kemudian dia akan keluar melalui faraj. Itu selama 38 hingga 40 minggu mak hang kandungkan hang dah beranak, bela bagi makan, nak suruh pergi kedai pun beletiak. Itulah hampa. Okey. Kena habaq terima kasih kat mak. Tengok macam mana proses kehamilan ni berlaku. Semua ni berlaku dalam rahim mak hang. Okay. Hang duk tumpang selama, bukan hang dengan aku sekali lah. Kita semua tumpang rahim mak kita 40 minggu. Okay. Dekat-dekat 10 bulan tak sampai lah, 9 bulan lebih. Okay. Ini proses dia dan dia berlaku automatik. Bila mak hang makan, kalau awak tengok ada tali pusat ni tali pusat ni lah yang akan bawa nutrien-nutrien makanan tu supaya fetus tu boleh membesar, boleh berkembang. Okay. Ada soalan setakat ni?
Tak ada. Okey, adalah orang yang kan semua duk lena. Okey, dan dia berlaku di rahim, bukan dalam perut. Okey, ramai yang duk kata mengandung di perut, bukan. Kalau mengandung dalam perut, beranak keluar ke bungkuk. Okey, perut ialah sistem pencernaan, bukan sistem pembiakan. Jadi apa yang kita makan masuk ke mulut, pergi ke perut, keluar kot bungkuk. Berak. Okey, dia sistem yang berasingan. Ini sistem pembiakan berlaku dalam rahim. Okey, jangan duk ingat kata baby duduk dalam perut, memang dalam dia bukanlah perut yang buah makanan tu, dia di rahim. Rahim tu yang mengembang sampai ke atas. Okey. Kalau tidak ada soalan, cikgu nak ajak apa dia tu amnion. Okey, muka surat 110. 110. Ini kita tengok kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Okey. Embrio tadi tu, dia akan membesar dan berkembang dalam satu pundi yang kita panggil amnion. Orang Melayu dia panggil uri, kalau tak silap saya dia panggil uri. Tapi saya pun tak pakar sangat sebab saya bukan doktor. Kalau istilah sains dia panggil amnion. Dia satu karung, macam gundi lah. Okay. Dalam amnion tu, karung tu, ada ayak, ada cecair. Cecair itu kita panggil sebagai bendale amnion. Bendale amnion. Okey, mari kita tengok apa yang ada dalam karung tu lagi. Yang pertama, kita ada plasenta. Terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio, tempat pertukaran nutrien, oksigen tu bukan ayak. Nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Okey, plasenta ni duduk di keliling, dia tak sambung. Dia bukan tak sambung, dia duduk di keliling. Dia melekat di uri ataupun di cikgu contiang sikit. Okey, baik. Dia duduk di keliling. Cikgu lukis warna kuning. Duduk di sekeliling ini. Ini plasenta. Okey. Ini kita panggil sebagai plasenta. Dia banyak salur darah. Okey. Kemudian kita ada tali pusat. Siapa ada simpan tali pusat dia beranak tu? Tali pusat inilah satu tiub yang menghubungkan fetus dengan plasenta, iaitu hang yang disambung dengan mak hang. Dalam ni terdapat salur darah untuk mengangkat darah kepada dan daripada fetus. Okey, cikgu lukis guna pen warna hijau. Mak hang makan, mak hang bernafas, minum air sangkuik, makan roti canai, semua tu akan masuk ke dalam darah mak hang. Ya. Darah mak hang tu akan mai ke plasenta, dia akan kumpul kat sini. Segala zat-zat daripada nasi kandak, nasi kabu, nasi ketupat lemang, semua duduk dalam ni. Okey. Macam mana dia nak masuk? Okey, dia dalam bentuk darah, dia bukan dalam bentuk lemang tu. Jangan ingat ketupat main SPG masa perang, tak. Ketupat tu duduk dalam perut mak hang, dia dah serap masuk ke dalam darah. Okey, so darah mak hang tu yang ada segala nutrien tu akan masuk ke dalam hang ataupun fetus ni melalui tali pusat. Dia masuk sebagai darah. Dia masuk sebagai darah. Jangan duk ingat masuk ayam KFC seketoi. Mampus. Okey. Kemudian dia akan masuk ke fetus lah, darah tadi tu. So mana darah yang dah tak pakai,
dia akan patah balik mai ke placenta. Okey, termasuklah oksigen. So, maham napas, oksigen masuk dalam darah, darah tu akan mai masuk, cikgu lukis warna purple lah, oksigen. Oksigen masuk dalam dalam darah, darah ada oksigen tadi mai masuk dalam fetus. So, hantar ke seluruh badan, karbon dioksida bawa keluar balik. Darah yang mengandungi karbon dioksida bawa keluar balik, bagi kat mahang. Okey. Jadi selama 9 bulan ataupun 40 minggu tu hang tumpang mak hang, apa yang mak hang makan, hang makan, apa yang mak hang napas, hang napas. Okey. Kemudian dinding uterus terdiri daripada dinding berotot, tempat embrio menempel dan berkembang tadi. Ini yang asal dia. Uterus tadi tu, rahim tadi tu dah jadi lagu ni dah. Okey, makin lama makin mengembang. Okey. Amnion iaitu lapisan uri tadi tu. Warna cikgu tanda warna putih. Nampak ke putih rasa. Okey, keliling ini ialah amnion, karung dia. Uri lah kot, kalau tak silap uri lah. Tapi cikgu tak mahu guna istilah uri, saya guna istilah amnion. Karung yang duk simpan ni. Okey. Fetus tu baby lah. Kemudian bendalih amnion. Orang Melayu panggil ayak ketuban. Ayak ketuban. Okey. Bendalih amnion bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran. Okey, menyerap gegaran dan mencegah daripada kecederaan. Contohnya mak hang mengandung kat hang, bawa hang naik kereta. Dia nak pergi kedai beli gelang baru. Kedai Mas Anwar nak pergi Pedah, nak beli gelang Mas, bawa naik kereta. So bila naik kereta duk gunggang. Baby dalam perut ni jadi gimana? Duk diam ke? Duk, dia pun gunggang juga naik atas, turun bawah, belaga sana, belaga sini, dundang. Okey. Jadi bendalih amnion ataupun ayak ketuban ni lah yang akan jadi cushion. Dia akan serap segala gegaran. Okey, barulah hang terantuk dengan dinding, dengan amnion ataupun uri hang tu pun hang tak sakit lah. Sebab ada bendalih amnion. Semua hang nak jogging ke, nak lari langguni ke, nak pergi bawa kereta Formula 1 ke, ataupun nak pergi bagan ke, merempit ke apa ke, tak ada masalah sebab ada bendalih amnion yang akan menyerap semua gegaran supaya fetus ataupun baby tak rasa gegaran. Okey, so kalau ayak ketuban ataupun bendalih amnion kurang pun ada masalah. Okey. Dan mencegah daripada kecederaan. Ramai yang tertanya-tanya, saya ada pernah sebelum ni anak-anak murid saya tanya, cikgu, baby duduk dalam perut, dalam rahim ni, dia ada bendalih amnion. Dia tak lemah ke? Soalan. Dia tak lemah ke duduk dalam ayak? Saya tak tahu nak jawab. Okey. Yang saya tahu segala oksigen tu, oksigen untuk baby tu, baby tak bernafas, baby tak guna hidung dia untuk sedut oksigen. Bukan macam kita ni. Baby cuma ambil oksigen daripada darah mak dia. Darah mak dia bernafas, darah tu ada oksigen masuk ke fetus. Dia tak buka hidung dia dan bernafas lagu tu. Okay. So dia tak lemah. Okay. Dia tidak lemas. Kecuali bila time-time nak beranak tu, bila connection ataupun perhubungan di antara placenta mak hang dengan hang dah terputui ke apa ke, so oksigen tak sampai, dia kena bernafas kat hidung lah. Masa tu kalau ayak ketuban tak keluar lagi, lemah. Okay, macam tu lah kot. Kalau nak tahu lebih lanjut, tanyalah encik doktor. Jangan tanya. Jangan duk tanya saya banyak-banyak sangat. Okey, itu berkenaan dengan uri ataupun amnion dan juga bendalih amnion. Okey, kalau awak tengok eksplorasi sains di sini, dia ada tulis kat atas tu, ujian amniocentesis merupakan satu ujian yang dijalankan untuk mengesan beberapa jenis kecacatan kelahiran seperti sindrom Down dan pengecutan otot. Sejumlah kecil
cairan dikeluarkan dan diuji. Nanti awak dah besar jadi saintis, kajilah macam mana tak mau nak bagi anak-anak yang keluar, baby-baby yang keluar semuanya sihat walafiat, tak ada masalah kecacatan. Okay, ada soalan setakat ni? Ada. Okay. Tak ada. Macam nak lena bunyi tu. Okay, cikgu nak berhenti dah. Cikgu bagi ajar rumah saja. Okay, latihan. Latihan praktis formatif 4.4. Praktis formatif 4.4. Soalan nombor 1. Soalan nombor 3. Soalan nombor 4. 1, 3 dan 4. Okey, 1, 3 dan 4. Itu soalan latihan dalam buku latihan. Saya ulang sekali lagi. Latihan buat dalam buku latihan. Okey, muka surat 110 buku teks. Praktis formatif 4.4. Soalan nombor 1, soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Ada apa-apa kah? Pasal pada bunyi? Okey. Itu latihan untuk hari ini. Untuk nota, bunyi apa tu? Siapa tak tutup mic? Dah lah tak tutup mic. Bunyi kantoi main game lah tu. Okey, untuk nota. Apa ni? Mana pula ni? Okey. Muka surat 109 untuk nota. Salin gambar rajah ini. Okey. Awak cuma salin kotak saja. Gambar tak payah. Okey, gambar tak payah. Kalau nak putus step lekat boleh. Tak mau putus step lekat pun tak apa. Tak payah lukis pun. Yang penting kotak tu dah. Minggu 1, minggu 7, minggu 10, minggu 20 sampailah minggu 38. Itu kena salin dan kotak dia dalam bentuk catat alih tu. Dan satu lagi muka surat 110 kot. Ya, 110. Salin rajah 4.19 ni. Rajah 4.19 ni. Ini kena lukis tak cikgu? Ya, kena lukis. Ini baru kena lukis. Yang tadi tak payah lukis. Ini baru lukis. Ini dalam buku nota. Dalam buku nota. Buka sekolah esok, tak ada. Rasalah nikmatnya. Okey. Kalau tak ada apa-apa, cikgu berhenti setakat ni dulu. Terima kasih kepada yang online hari ni. Nang Ina, Muhammad Adam Haikal, Anissa, Farish Farhan, Aina Nur Fatimah dan Intan Farisha Najwa. Terima kasih kerana online dengan cikgu hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum. Ya, sama.